Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita semua bersama-sama pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kembali hadis yang kita lihat pada minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan hijrah. Kita lihat hadis ini. An Amirin qala sami'tu Abdullah bin Amr يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Daripada Amir katanya, aku mendengar Abdullah ibnu Amr berkata, Nabi SAW baginda bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna. Seorang Muslim yang sebenar itu ialah Muslim yang lain selamat daripada kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan muhajir itu, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Baik. Di minggu yang lepas kita telah melihat tentang asas-asas yang penting dalam hijrah, iaitu kalau kita ulang kaji balik apa yang kita pelajari pada minggu yang lepas, di antara asas yang penting untuk berlakunya hijrah itu, yang pertamanya adalah niat yang ikhlas kerana Allah, niat yang betul. Kemudian keduanya adalah ilmu yang sahih. Seterusnya keyakinan kepada janji Allah. Kemudian yang keempat adalah sentiasa berdoa kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah persekitaran yang baik juga akan membantu kepada hijrah itu. Kemudian yang keenam adalah usaha yang berterusan untuk berhijrah. Kemudian yang ketujuh adalah kesabaran. Sabar dalam nak melaksanakan ketaatan kepada Allah itu, dan juga sabar dalam meninggalkan segala dosa dan juga maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi segala ujian dan juga cabaran. Kemudian yang ke-8 adalah istiqamah, iaitu berterusan dalam hijrah yang dilakukan. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang penting ataupun asas-asas yang penting untuk berlakunya hijrah. Daripada pagi ini kita akan melihat pula tentang halangan-halangan dalam berhijrah. Dalam kita nak melakukan hijrah, iaitu hijrah kepada Allah, hijrah meninggalkan segala dosa dan juga maksiat, hijrah untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah. Jadi banyak ataupun ada pelbagai halangan dan juga ujian dalam kita nak berhijrah itu. Yang pertama sekali adalah halangan yang datang daripada diri kita sendiri. Allah sebut dalam surah 4 ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menghendaki supaya dia hendak meringankan daripada kamu bebanan hukum itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan telah diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi Allah sebut di sini manusia itu sifatnya adalah lemah, yang mana dia perlu kepada bantuan khususnya daripada Allah ataupun daripada perkara-perkara yang lain. Jadi kerana manusia itu adalah suatu makhluk yang lemah. Jadi antara kelemahan yang ada pada manusia ini adalah manusia itu mudah lupa. Allah sebut dalam surah yang lain. Kalau kita lihat dalam surah 10 ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah. Dan apabila kesusahan menimpa manusia itu, dia berdoa kepada kami ketika dia berbaring ataupun ketika dia duduk ataupun ketika dia berdiri. Itu sepanjang masa. Ketika ditimpa dengan kesusahan, dia sentiasa ingat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massah. Maka tak kala kami menghilangkan kesusahan yang menimpanya, dia pun berlalu seolah-olah dia tidak pernah berdoa meminta kepada kami supaya menghilangkan kesusahan itu. Kazalika zuyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Demikian itulah kami menghiaskan indah, dihiaskan indah bagi orang-orang yang melakukan, yang melampaui batas itu terhadap apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Jadi Allah sebutkan ya, sifat manusia itu dia adalah pelupa, yang mana dulu mungkin pelbagai janji yang disebutkan, pelbagai perkara yang dia minta ketika berdoa kepada Allah, kalaulah Allah berikan dia perkara yang dia minta, dia akan berubah menjadi lebih baik dan sebagainya. Tetapi kemudian apabila Allah mengabulkan doanya, permintaannya, dia pun melupakan segala janjinya yang telah dia sebutkan sebelum itu. Seolah-olah dia tak pernah pun berdoa ataupun berjanji kepada Allah tentang perkara-perkara tersebut. Kemudian Allah juga sebut dalam surah 2 ayat 286. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang doa yang disebutkan oleh orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan suatu jiwa itu melainkan apa yang dia mampu untuk menanggungnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya adalah pahala terhadap apa yang dilakukan, dan juga baginya ke atasnya adalah dosa atas apa kesalahan yang dia lakukan.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian kata mereka, kata orang-orang yang beriman, wahai Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa ataupun kami tersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran, wahai Tuhan kami, janganlah engkau berikan bebanan yang berat ke atas kami, kama hamaltahu alal lazina min qablina, sebagaimana engkau memberikan bebanan tersebut kepada orang-orang yang sebelum daripada kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wahai Tuhan kami, dan janganlah engkau bebankan kami dengan perkara yang kami tak mampu untuk melaksanakannya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, wahai Tuhan kami, berikanlah kemaafan kepada kami dan ampunkanlah kami dan kurniakanlah rahmat kepada kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, engkaulah pelindung dan penolong kami, maka berikanlah kemenangan ke atas kami untuk menghadapi golongan yang kafir, yang ingkar. Ini doa yang Allah sebutkan dalam Quran tentang golongan yang beriman. Ya, mereka sedar kelemahan yang ada pada diri mereka. Disebabkan itu mereka sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah tidak menghukum mereka disebabkan sikap mereka yang lupa ataupun disebabkan mungkin kesalahan yang mereka lakukan. Jadi itu kelemahan yang ada pada manusia, iaitu sifat lupa itu. Kemudian kalau kita lihat Allah menyebutkan dalam surah 25 ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Qalu, jadi kata mereka, ini kata-kata yang disebutkan oleh para penghuni neraka nanti. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, makana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Tidaklah patut untuk kami mengambil selain daripada engkau sebagai pelindung dan juga penolong. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Akan tetapi engkau telah berikan kesenangan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka dunia dahulu, sehinggalah mereka melupakan peringatan itu. Wa kanu qauman bura, dan adalah mereka suatu kaum yang binasa. Allah menyebutkan bahawasanya manusia dengan sifatnya yang lupa itu, Allah menghantarkan peringatan kepada mereka. Tetapi disebabkan mereka dilimpahi dengan kesenangan dan juga kemewahan, itu menyebabkan mereka melupakan peringatan-peringatan daripada Allah itu. Kerana itulah Allah menyebutkan tentang beberapa perkara yang Allah berikan kepada manusia supaya ia akan dapat untuk mengingatkan manusia itu balik tentang tanggungjawabnya kepada Allah. Kerana tanpa peringatan-peringatan tersebut, manusia akan berterusan melupakan tanggungjawabnya kepada Allah. Kerana lupa itu memang sifat bagi manusia itu. Jadi kerana itulah Allah menyebutkan lagi dalam surah 15 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, peringatan itu Al-Quran itu, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan memelihara Al-Quran itu. Jadi untuk mengingatkan manusia ni,
yang sifatnya pelupa, Allah menurunkan Al-Quran yang juga disebut sebagai az-zikr, peringatan. Ini kerana itulah berkali-kali kalau kita lihat ayat-ayat dalam Quran ini sifatnya dia kebanyakan ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang sama ataupun yang menceritakan tentang perkara yang sama dan berulang kali Allah ulangi perkara tersebut. Dalam surah Al-Baqarah contohnya kita jumpa tentang golongan yang bertakwa, kemudian tentang golongan yang munafik, kemudian juga tentang syurga dan juga neraka. Dan bukan sekali Allah ulang perkara-perkara itu. Jumpa pula kita baca surah yang lain, kita jumpa juga perkara yang sama. Dan berkali-kali. Jadi ini semua untuk mengingatkan manusia itu tentang tanggungjawab dia kepada Allah, kepada agama. Tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah di muka bumi ini. Kerana tanpa peringatan daripada ayat-ayat Allah ini, manusia akan melupakan tanggungjawabnya itu. Dan kemudian juga Allah mengutuskan para nabi dan juga para rasul untuk sentiasa berikan peringatan kepada mereka. Allah menyebutkan dalam surah 2 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, dengan Al-Quran itu basyiran wa nadhira, sebagai pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa naziran, dan sebagai pembawa ancaman kepada orang-orang yang ingkar. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau wahai Muhammad takkan ditanya, takkan dipertanggungjawabkan tentang para penghuni neraka jahim. Jadi sesudah Allah menurunkan Al-Quran dan mengutuskan Nabi dan menyampaikannya kepada mereka khabar gembira dan juga peringatan ataupun ancaman tentang azab itu, kalaulah mereka masih lagi tak pedulikan tentang tanggungjawab mereka itu, maka ketika itu Nabi takkan dipertanggungjawabkan tentang apa yang akan menimpa mereka nanti. Jadi kerana itu, untuk memberikan peringatan kepada manusia yang sifatnya pelupa itu, Allah menurunkan Al-Quran dan Allah mengutuskan Nabi dan juga Rasul kepada manusia untuk mengingatkan, sentiasa mengingatkan mereka. Itu yang pertamalah, halangan tersebut datang daripada diri manusia itu sendiri, yang mana manusia itu adalah makhluk yang lemah dan sentiasa bersifat pelupa. Kemudian juga antara bentuk kelemahan itu adalah manusia itu sendiri tak ada keinginan ataupun tak ada usaha untuk melakukan perubahan. Walaupun dah datang peringatan-peringatan itu, tapi jika tak ada keinginan ataupun tak ada usaha daripada manusia itu sendiri untuk berubah, untuk berhijrah, maka dia tak akan melakukan penghijrahan tersebut. Allah sebut dalam surah 13 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah.
Bagi manusia itu ada para malaikat yang silih berganti, yang berada di sebelah hadapannya dan di sebelah belakangnya, yang sentiasa memelihara mereka, mengawasi mereka sesuai dengan perintah daripada Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu dia tidak akan mengubah keadaan yang ada pada suatu kaum sehinggalah mereka sendiri mengubahnya dengan diri mereka sendiri. Di sini Allah nyatakan perubahan yang akan berlaku atau penghijrahan yang akan berlaku itu dia mesti datang daripada diri manusia itu sendiri. Mesti ada keinginan, ada keazaman dan juga ada usaha untuk melakukan perubahan ataupun hijrah tersebut. Kerana Allah tak akan mengubah keadaan itu sehinggalah mereka sendiri mengubah keadaan diri mereka. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menghendaki suatu kaum dengan suatu keburukan, maka tiada yang dapat untuk menolak keburukan tersebut. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan tiadalah bagi mereka selain Allah itu sebagai penolong dan juga sebagai pelindung. Jadi ini sesudah sifat pelupa manusia itu, antara bentuk kelemahan manusia itu juga adalah tiadanya keinginan ataupun keazaman untuk melakukan hijrah itu, maka tak akan berlakulah kerana Allah akan mengubah keadaan tersebut bila ada keazaman, ada usaha daripada diri manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiganya, manusia itu juga cenderung untuk mengikut hawa nafsunya. Allah sebut dalam surah 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau dapat untuk menjadi pemelihara ke atasnya supaya dia tetap kekal berada di atas kebenaran itu? Jadi Allah sebut di sini ada manusia yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Yang mana setiap keinginan hawa nafsunya itu dituruti. Tetapi tidak walaupun ia bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan, apa yang Nabi sebutkan, tapi asalkan sesuai dengan hawa nafsunya, kehendaknya, maka dia akan lakukan. Jadi ini juga kelemahan yang ada pada manusia, iaitu manusia itu cenderung untuk mengikut hawa nafsunya. Baik, jadi itu halangan yang pertama yang datang daripada diri manusia itu sendiri. Kemudian halangan yang kedua dalam berhijrah ini, dia datang daripada pasangan, sama ada suami ataupun isteri. Kerana orang yang paling dekat dengan seorang itu adalah pasangannya. Allah menyebutkan dalam surah 64 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada pasangan-pasangan kamu dan anak-anak kamu
adalah musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu dengan mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu berikan kemaafan dan kamu berlapang dada dan kamu memberikan keampunan, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah peringatkan di sini kepada orang-orang yang beriman bahawasanya sebahagian daripada pasangan-pasangan ataupun anak-anak itu dia boleh menjadi musuh kepada orang-orang yang beriman itu sendiri. Apabila mereka ni menjadi antara pengaruh yang besar yang menghalang untuk seorang itu daripada berubah menjadi lebih baik, daripada untuk meninggalkan dosa dan juga maksiat. Kadang-kadang mungkin ada isteri yang nak berubah lebih baik tapi dihalang oleh suaminya. Atau mungkin suaminya nak berubah, nak berhijrah tapi dihalang pula oleh isterinya. Ini juga cabaran yang besar dalam nak melakukan hijrah, iaitu datang daripada pasangan itu sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat dalam Quran juga Allah menyebutkan tentang bagaimana ada kisah isteri yang engkar kepada Allah tapi suaminya beriman. Ada juga kisah tentang suaminya engkar kepada Allah tapi isterinya beriman. Seperti yang kita lihat dalam surah 66 ayat yang ke-10. Jadi Allah datangkan kisah ini untuk berikan contoh kepada kita tentang bagaimana kisah mereka ni, walaupun pasangan mereka adalah golongan yang engkar kepada Allah, tapi mereka tetap juga berupaya berjaya untuk melakukan hijrah kepada Allah itu. Dan mereka tidak terpengaruh dengan pasangan mereka yang engkar. Allah sebut dalam ayat yang ke-10 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah telah membuat suatu perumpamaan bagi orang-orang yang engkar tentang kisah isteri kepada Nabi Nuh dan juga isteri kepada Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Yang mana mereka berdua ini berada di bawah penjagaan kedua hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma. Lalu isteri-isteri yang engkar ini mengkhianati suami-suami mereka yang beriman itu. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka mereka tak akan dapat, itu suami mereka yang beriman yang merupakan para nabi itu tak akan dapat untuk memelihara mereka daripada azab Allah sedikit pun. Wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada isteri kepada Nabi Nuh dan juga isteri kepada Nabi Lut itu, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Jadi ini kisah isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut, yang mana kedua-duanya merupakan isteri yang engkar kepada Allah dan enggan untuk mengikut suami mereka yang beriman ini. Tetapi suami mereka yang beriman tidak terpengaruh dengan isteri mereka yang engkar ini. Kemudian juga Allah sebut dalam ayat selepas itu, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا. Dan Allah membuat suatu perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, imra'ata Fir'aun, tentang kisah isteri kepada Fir'aun. Iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Katanya, ingatlah ketika isteri Fir'aun berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di dalam syurga nanti. Wa najjini min Fir'aun wa 'amalih, dan peliharalah aku daripada kejahatan Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan peliharalah aku daripada kaum yang zalim itu. Jadi ayat yang ke-11 ni pula tentang kisah isteri yang beriman kepada Allah tetapi suaminya merupakan orang yang ingkar. Bahkan Fir'aun ini merupakan orang yang paling jahat lah. Tetapi isterinya beriman kepada Allah dan dia berjaya melakukan penghijrahan, meninggalkan segala perbuatan syirik yang sebelum itu untuk berubah menjadi seorang yang beriman kepada Allah walaupun dalam keadaan suaminya merupakan orang yang paling jahat, orang yang musyrik kepada Allah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi isteri Fir'aun tak terpengaruh dengan suaminya itu. Jadi dalam Quran ni Allah sebutkan tentang pelbagai kisah untuk kita ambil pengajaran. Bukan hanya untuk, walaupun kalau kita lihat ayat-ayat Quran ni, kebanyakannya disebutkan menggunakan lafaz-lafaz yang muzakkar. Tak banyak lafaz-lafaz yang muannas. Kerana disebabkan bila Allah sebutkan tentang menggunakan lafaz yang muzakkar, dia akan termasuk sekali lah di dalam tu wanita-wanita. Contohnya Allah sebutkan tentang al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, itu mungkin disebut sebagai jamak muzakkar salim. Tetapi bila disebutkan tentang dengan menggunakan lafaz muzakkar itu, biasanya dia akan termasuk sekali yang wanita lah. Kecuali ayat-ayat yang Allah sebut secara berbeza ataupun secara berasingan, wal al-mu'minin wal mu'minat contohnya, itu baru kita asingkan. Tetapi di samping itu Allah juga masukkan tentang kisah-kisah yang banyak yang dapat berikan manfaat kepada diri kita, sama ada kisah tersebut berkenaan dengan lelaki yang beriman ataupun wanita yang pasangannya ingkar. Kemudian ada juga kisah yang wanita beriman, pasangan yang pula ingkar kepada Allah. Ada juga kisah ibu bapa beriman, anaknya ingkar kepada Allah, ataupun kisah yang ibu bapanya ingkar kepada Allah, anaknya beriman. Jadi semua kisah-kisah tersebut ada dalam Quran, dan bila kita baca tu ayat-ayat Quran tersebut, jadi kita tujuannya untuk kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah itu. Jadi ini halangan yang kedua yang datang daripada pasangan, sama ada suami ataupun isteri, yang menghalang pasangannya untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik, yang menghalang pasangannya untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah daripada sebelum itu, kepada perkara yang merupakan perintah-perintah Allah. Jadi kalau bagi isteri contohnya, jika suami, walaupun suami itu wajib untuk ditaati, tapi dalam perkara-perkara yang melibatkan maksiat kepada Allah, tak boleh untuk ditaati. Ibu bapa ke ataupun suami ke tak boleh untuk ditaati dalam perkara-perkara yang melibatkan maksiat ataupun dosa kepada Allah. Baik, itu halangan yang kedua datang daripada pasangan, suami ataupun isteri. Jadi kerana itulah Nabi ketika mencadangkan kepada para sahabat baginda untuk menikah, baginda menyebutkan tentang yang pertama sekali mestilah diutamakan tentang agamanya itu. Tetapi bila masing-masing kedua-duanya merupakan orang yang jauh daripada agama, jadi susahlah untuk berlakunya perubahan tersebut. Jadi kalau orang yang mungkin kurang agamanya, dia mesti cari orang yang lebih faham agama.
itu akan lebih membantu kepada hidupnya selepas daripada itu. Baik, kemudian yang ketiganya, halangan juga datang daripada keluarga, ibu bapa ataupun adik-beradik. Allah menyebutkan dalam surah 31 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami perintahkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua ibu dan bapanya, yang mana ibunya telah mengandungkannya penuh dengan kesusahan dan kemudian menyusukannya sampailah dia bercerai susu dalam tempoh 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan perintah Allah kepada manusia adalah supaya bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Ilayyal masir. Dan kepada akulah tempat kembali kamu. Jadi Allah selalu gandingkan dalam Quran perintah supaya beriman kepada Allah, tidak mensyirikkannya, kemudian berbuat baik kepada kedua ibu dan bapa. Tetapi apabila melibatkan perkara-perkara yang dosa dan juga maksiat, dia tak boleh untuk ditaati kedua ibu dan bapa itu. Tapi tetap juga disuruh untuk buat baik kepada mereka. Cuma dalam berkenaan dengan perintah mereka yang bertentangan dengan Quran, dengan hadis-hadis Nabi, itu tak boleh untuk ditaatilah. Macam mana kau buat? Phone apa tak benarkan phone apa untuk ada Allah suara. sebut dalam surah dalam ayat 15 ni, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika kedua-duanya, iaitu ibu dan bapa kamu, menyuruh untuk kamu mensyirikkan aku dalam perkara yang kamu tak ada pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taat kepada kedua-duanya. Jadi jika ibu ataupun bapa menyuruh untuk melakukan perkara-perkara yang dosa ataupun maksiat ataupun yang mensyirikkan Allah, jadi fala tuti'huma, maka janganlah kamu taat kepada kedua-dua mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah sebutkan di sini, walaupun tak boleh untuk ditaati mereka dalam perkara-perkara yang melibatkan dosa dan juga maksiat dan juga syirik itu, tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan mereka berdua di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun ibu bapa yang musyrik, yang melakukan banyak dosa kepada Allah sekalipun, tapi tetap juga disuruh untuk anak yang beriman itu berbuat baik kepada kedua ibu dan bapa. Tapi jangan taat dalam perintah yang melibatkan dosa dan juga maksiat ataupun syirik tersebut. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku, yang bertaubat kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
kemudian kepada akulah tempat kembali kamu, lalu aku akan khabarkan kepada kamu tentang apa yang kamu semua kamu kerjakan. Baik, jadi ini halangan yang ketiga. Halangan yang ketiga yang datang daripada ibu dan bapa yang engkar kepada Allah. Ini juga akan mengganggu proses penghijrahan tersebut. Seorang anak yang nak berubah kepada lebih baik, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, yang nak mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, tapi tiba-tiba dihalang oleh ibu dan juga bapa. Ini akan mengganggu lah. Dan ini memerlukan si anak tersebut ada keazaman yang kuat untuk berubah, dan dia tahu. Dan kalau dia ada ilmu, dan dia ada keinginan, dia ada keazaman yang kuat dan ada usaha yang berterusan, dia akan boleh melakukan penghijrahan tersebut walaupun mungkin dihalang oleh ibu ataupun bapanya itu. Dan ini yang berlaku kalau kita lihat dalam sirah para sahabat. Contohnya seperti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana ketika dia memeluk Islam, ibunya mogok tak nak makan dan mengatakan dia tak akan makan sehinggalah Sa'ad itu keluar daripada Islam. Dan kemudian apabila Sa'ad mendengar kata-kata ibunya itu, dan memang ibunya tak makan untuk beberapa hari, dan Sa'ad mengatakan kepada ibunya, dia tetap juga melayani ibunya dengan baik, hantarkan makanan, suruh ibunya makan. Tapi kemudian dia mengatakan, walaupun ibu mempunyai banyak nyawa dan nyawa tersebut keluar satu persatu, aku tetap juga tak akan tinggalkan agama ini. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya. Begitu juga Mus'ab bin Umair, yang mana Mus'ab ini asalnya adalah anak kepada ibu dan bapa yang kaya. Dan ketika dia memeluk Islam, ibu dan bapanya menghalaunya, dan kemudian dia pergi berhijrah ke Madinah, dan dia merupakan orang yang pertama yang Nabi hantarkan ke bumi Madinah itu untuk menyampaikan dakwah, mengajarkan Al-Quran. Dan kemudian Mus'ab syahid dalam peperangan dan meninggal dunia dalam keadaan dia tak ada harta yang banyak. Sedangkan dia sebelum itu merupakan anak kepada antara orang yang paling kaya di Mekah ketika itu. Tapi dia meninggal syahid dalam keadaan kain kafannya tak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya itu. Sampai Nabi menangis melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Kemudian begitu juga kisah anak kepada Abu Lahab. Abu Lahab walaupun merupakan antara orang yang sangat-sangat memusuhi Allah dan juga Rasul, tapi anaknya beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi anak Abu Lahab yang perempuan namanya Durrah. Durrah binti Abi Lahab, dia antara golongan yang awal memeluk Islam dan kemudian berhijrah ke bumi Madinah. Di samping dia ada lagi adik-beradiknya yang lain seperti Utbah juga memeluk Islam, tetapi agak lewat, iaitu ketika berlakunya Fatahu Makkah. Jadi mereka ini merupakan anak kepada musuh Allah, iaitu Abu Lahab, tetapi kemudian mereka memeluk Islam. Begitu juga anak kepada Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal juga memeluk Islam ketika berlakunya Fathu Makkah itu. Jadi ini contoh orang-orang yang berjaya melakukan penghijrahan, berhijrah menjadi lebih baik daripada asalnya engkar, kafir, musyrik kepada Allah, tapi kemudiannya berubah menjadi orang-orang yang Muslim dan kuat keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul itu. Jadi ramai lagi lah para sahabat yang sebegitu keadaan mereka. Walaupun dihalang oleh ibu dan bapa mereka yang merupakan musuh-musuh Allah, tapi mereka sendiri beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul. Kemudian kalau kita lihat, Allah menyebutkan dalam surah
58 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. Engkau tak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun orang-orang yang menentang Allah dan Rasul itu adalah nenek moyang bapa mereka ataupun nenek moyang mereka sendiri, ataupun anak-anak mereka, ataupun adik-beradik mereka, ataupun kaum keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itu orang-orang yang Allah telah menetapkan keimanan dalam hati-hati mereka. Dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka daripadanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka adalah orang-orang yang kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka redha terhadap Allah dan Allah juga redha terhadap mereka dan mereka juga redha terhadapnya. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya hizballah, golongan Allah itulah orang-orang yang akan beroleh kejayaan daripada Allah. Di sini Allah sebutkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul takkan berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan juga Rasul. Walaupun orang-orang tersebut adalah bapa-bapa mereka ataupun nenek moyang mereka ataupun anak-anak mereka ataupun saudara mara, adik-beradik mereka ataupun kaum keluarga mereka sendiri. Dan kemudian satu lagi Allah menyebutkan dalam surah 60 ayat 8. Surah 60 daripada ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan semoga Allah menjadikan di antara kamu dan orang-orang yang kamu musuhi di kalangan kaum keluarga kamu itu mawaddah, iaitu kasih sayang. Wallahu qadir, dan Allah itu dia maha berkuasa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah nyatakan di sini Allah itu berkuasa untuk menjadikan kaum keluarga yang mungkin asalnya memusuhi kamu, mungkin disebabkan ketidakfahaman mereka, tak adanya ilmu ataupun tak adanya peringatan yang sampai kepada mereka. Jadi kalaulah ada usaha untuk menyampaikan ilmu peringatan kepada mereka, mungkin menjadikan mereka faham, ya Allah boleh berkuasa. Allah berkuasa untuk menjadikan mereka ini menyayangi kamu. Dan kemudian Allah sebut dalam ayat selepasnya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Dan Allah dia tidak menghalang kamu semua untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama kamu di kalangan kaum keluarga kamu itu. Jadi walaupun kalau kita lihat dalam ayat dalam surah yang sebelum ni, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman tak akan sanggup untuk berkasih sayang dengan golongan yang menentang Allah dan Rasul walaupun itu merupakan kaum keluarga mereka sendiri. Tapi kita kena baca ayat ni juga, Allah sebutkan yang Allah tak menghalang untuk buat baik kepada mereka. Jadi Allah tidak menghalang kamu untuk kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada rumah-rumah kamu, mengusir kamu untuk kamu berbuat baik kepada mereka dan untuk kamu berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu dia sayangkan orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Sesungguhnya tidak lain Allah menghalang kamu untuk buat baik kepada mereka ataupun untuk menjadikan mereka sebagai wali, iaitu di kalangan orang-orang yang memerangi kamu dalam agama kamu. Wa akhrajukum min diyarikum, dan yang mengusir kamu daripada rumah-rumah kamu. Wa zaharu ala ikhrajikum an tawallauhum, dan yang menolong orang lain untuk mengusir kamu, mengeluarkan kamu daripada rumah-rumah kamu. Allah menghalang kamu untuk menjadikan mereka sebagai wali, sebagai teman yang rapat, sebagai orang yang kamu kasih. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun, dan siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi di sini Allah menyebutkan, walaupun mungkin ada di kalangan ahli keluarga yang menjadi sebab untuk menghalang berlakunya penghijrahan tersebut, tetapi selagi mana mereka taklah sampai kepada tahap menyuruh keluar daripada agama ataupun halau keluar daripada rumah ataupun menolong orang lain untuk usir kamu daripada rumah-rumah kamu. Selagi mana mereka taklah sampai kepada tahap itu, maka Allah tak halang untuk kamu buat baik kepada mereka semua. Jadi mudah-mudahan dengan sikap kita yang baik itu akan dapat berikan kesedaran kepada mereka dan kita ada peluang untuk menyampaikan ilmu peringatan kepada mereka. Kerana kalaulah meninggalkan terus mereka ini, jadi itu akan menyebabkan kerugian yang besarlah kerana kita tak ada peluang untuk menyampaikan peringatan kepada mereka. Jadi Nabi juga ketika sebahagian di kalangan kaum keluarga baginda yang walaupun tak beriman kepada baginda tetapi tetap juga menolong baginda, bahkan sayangkan baginda. Jadi mereka ini golongan yang Nabi buat baik kepada mereka. Bahkan Nabi bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah supaya mereka beriman kepada apa yang baginda bawa, seperti yang berlaku kepada Abu Talib. Jadi Nabi sungguh-sungguh sampaikan dakwah sampai ke akhir hayat Abu Talib, tetapi
disebabkan tak adanya keinginan dalam diri Abu Talib itu sendiri, jadi Allah tak berikan hidayah kepada Abu Talib untuk dia menerima apa yang dibawa oleh Nabi itu. Walaupun dia sayangkan Nabi, walaupun dia sanggup untuk berkorban untuk menolong Nabi. Jadi ini golongan-golongan yang Allah tak menghalang untuk orang-orang yang beriman untuk buat baik kepada kaum keluarga mereka selagi mana mereka tidaklah sampai kepada tahap menyuruh keluar daripada agama ataupun berlakunya kezaliman yang bersifat fizikal yang melibatkan nyawa dan sebagainya. Jadi ini golongan ini Allah perintahkan buat baik kepada mereka. Baik. Jadi itu ada lagi sambungan, insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang hadapan. Jadi ini 3 perkara yang merupakan halangan dalam berlakunya hijrah. Yang pertama datang daripada diri manusia itu sendiri disebabkan kelemahan yang ada pada diri manusia itu, iaitu sifat manusia yang pelupa dan kemudian dipengaruhi oleh hawa nafsu dan tak adanya keazaman yang kuat ataupun usaha untuk melakukan hijrah itu, maka hijrah tak akan berlaku. Jadi itu halangan yang pertama daripada diri sendiri. Yang keduanya halangan yang datang daripada pasangan juga akan boleh mempengaruhi seorang itu. Kemudian yang ketiganya halangan yang datang daripada ibu bapa dan kaum keluarga juga boleh berikan kesan yang besar kepada hijrah tersebut. Tetapi jika seorang itu benar-benar dia sendiri ada keazaman yang kuat, ilmu yang sahih, usaha yang berterusan, insya-Allah dia akan boleh melakukan hijrah tersebut. Jadi itu 3 perkara. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas yang akan datang. Baik, sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Salam Ustaz. Salam, ya. Berkenaan ayat 68 tu. Ya. Okey, adakah ayat ni merujuk kepada masa-masa tertentu ataupun boleh berlaku bila-bila aja? And then kedua dia, apa tindakan kita kalau kena hal ke rumah kita ataupun dikhianati itu? Contohnya macam kalau macam faraid tak diselesaikan tu termasuk dalam hal-hal macam tu ke? Okey, itu je Ustaz. Okey. Baik, jadi ayat-ayat dalam Quran dia walaupun ada ayat-ayat yang turun disebabkan peristiwa-peristiwa yang tertentu kepada mungkin golongan yang Allah sebut dalam ayat tersebut, tetapi manfaat daripada ayat itu untuk setiap orang yang membaca ayat-ayat Allah itu. Hukum itu bukan hanya tertentu. Jadi bukan hanya untuk golongan yang tertentu yang pada zaman Nabi saja. Tapi setiap orang yang baca Quran, dia juga akan terpakai kepada semua orang yang baca Quran sampailah akhir zaman nanti. Jadi sama juga macam ayat yang surah 60 ayat 7, 8 dan juga 9 ni. Walaupun turun berkenaan dengan Nabi dan para sahabat yang kaum keluarga mereka merupakan golongan yang musyrik. Dia ada yang musyrik tetapi baik kepada mereka, menolong mereka, melindungi mereka. Ada juga yang musyrik tetapi yang menentang mereka, menyeksa mereka, yang memaksa mereka keluar daripada agama. Jadi Allah bezakan kedua-dua golongan ni. Yang musyrik, yang tak beriman tapi baik kepada mereka. Jadi ini Allah kata buat baik kepada golongan yang sebegini supaya mereka mudah-mudahan dapat melihat akhlak kamu, dapat melihat kebaikan kamu dan mereka juga akan menerima hidayah. Disebabkan mereka melihat kebaikan kamu itu. Tadi kepada golongan yang musyrik kepada Allah, ingkar kepada Allah dan paksa pula kamu keluar daripada agama, zalim kepada kamu. Jadi golongan ni untuk selamatkan agama dan nyawa kamu, tinggalkanlah mereka. Dan yang boleh buat kepada golongan yang sebegini adalah doakan. Doakan mereka supaya Allah berikan hidayah kepada mereka yang sebegini, mungkin daripada bukan
mungkin disebabkan bukan daripada usaha kita sendiri, kita tak mampu, mungkin hidayah akan datang melalui sumber yang lain, daripada orang yang lain ke, ataupun mungkin akan mengambil masa ke. Tapi yang penting kita doakan untuk golongan yang sebegini, Allah berikan hidayah kepada mereka. Kemudian dia bukan hanya khusus untuk orang-orang yang musyrik ketika zaman Nabi sajalah, dia terpakai untuk semua sekali. Kemudian berkenaan dengan kalau ada masalah dengan keluarga, mungkin dari segi pembahagian harta dan sebagainya, itu di kita sebagai seorang Muslim yang disuruh untuk berakhlak dengan akhlak yang baik ini, selagi mana perkara tersebut taklah sampai kepada tahap kita ni tak boleh untuk melaksanakan perintah Allah, tak sampai mengancam nyawa kita. Jadi selagi mana tak sampai kepada perkara itu, kita cubalah untuk buat baik kepada mereka. Mudah-mudahan dengan perkara itu mereka boleh untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan kita sampaikan peringatan ataupun ilmu kepada mereka, dan kita doakan supaya Allah berikan hidayah dan juga taufik kepada mereka lah. Tentang tindakan dia, Ustaz. Kalau macam di arah pindah, disuruh keluar dari rumah tu, maksudnya kita patuh je lah. Tengoklah, kalau kita ada asas untuk tak nak ikut apa yang mereka kata tu, mungkin kita boleh cabar di mahkamah dan sebagainya. Kita buatlah yang sesuai dengan apa yang kita rasa betul, yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, yang sesuai dari segi undang-undang. Kalau kita rasa ini memang hak kita, kita cubalah melalui cara yang kita rasa boleh untuk kita dapatkan keadilan melalui mahkamah dan sebagainya lah. Tak semestinya kita ikut semata-mata apa yang disuruh oleh mereka lah. Katalah macam rumah tu memang hak kita, kita ada bahagian kita di situ. Tapi mereka menzalimi dengan mengambil hak tersebut, kita cubalah tuntut dengan cara yang sepatutnya, yang sesuai dari segi undang-undang. Dan kalau yang lebih baik, kalau kita tak nak permusuhan itu berterusan, kita sedekah. Itu yang paling baiklah. Tapi kalau kita nak tuntut yang merupakan hak kita, itu tak ada masalah. Kita boleh untuk tuntut. Okey, jazakallah khairan. Wa'iyyakum. Assalamualaikum Ustaz. Limit kita Salam, nak ya. berdoa pada apa tadi, golongan yang bukan Islam, golongan yang ingkar, kan ada tadi Ustaz mention boleh berdoa. Ada limit kan Ustaz, macam kita doa untuk hidayah je. Boleh Ustaz elaborate sikit? Jazakallah. Okey. Jadi kepada orang-orang yang Muslim, ahli keluarga ataupun kaum kerabat, rakan-rakan yang Muslim, kita boleh doakanlah untuk Allah berikan hidayah, berikan rahmat, ampunkan dosa-dosa mereka, pemudahkan urusan mereka, berikan bantuan kepada mereka, berikan kesedaran kepada mereka. Jadi untuk yang Muslim, dia memang kita boleh doakan, tak ada masalah lah. Semua doa kita boleh doakan untuk mereka, untuk yang Muslim. Tapi kalau ahli keluarga tersebut di kalangan orang-orang yang musyrik kepada Allah, yang bukan Muslim contohnya, dia ada limit, iaitu kita boleh doakan untuk Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi tidak untuk Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Kerana kalau kita doakan pun, itu tak ada manfaat buat mereka. Kerana syarat untuk Allah berikan rahmat, untuk Allah ampunkan dosa-dosa mereka, syaratnya mestilah mereka sendiri beriman kepada Allah. Jadi bagi golongan yang Muslim, kita bebas doakan untuk mereka apa-apa saja yang kita nak. Tapi untuk yang bukan Muslim ni, yang musyrik, dia ada limit, iaitu kita doa supaya Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi kalau untuk ampunkan dosa, dia tak boleh lah, sebab ada larangan daripada Allah. Nabi ketika nak doakan Abu Talib, Allah larang perkara tersebut.
Dan Allah sebutkan, walaupun kamu doakan kepada mereka, iaitu golongan yang musyrik dan juga yang munafik itu 70 kali sekalipun, Allah tak akan ampunkan dosa-dosa mereka. Sebab tak ada manfaat kepada mereka. Tapi yang boleh didoakan untuk mereka adalah Allah berikan hidayah lah kepada mereka ni. Bagi golongan yang musyrik ataupun yang bukan Muslim tadi. Tapi bagi yang Muslim, kita bebaslah apa-apa saja yang doa yang kita nak doakan untuk mereka. Doa tu Ustaz ada pertalian ke atau boleh macam jiran kita sebelah ke? Ataupun mesti yang tu pakcik macam Nabi buat tu itu sebab pakcik kan ada pertalian saudara. Tapi kalau macam dia tak ada pertalian saudara pun, dia macam jiran lah, especially jiran. Baik tapi bukan Islam. Okay. Doa ni dia tak ada limit dari segi untuk kepada siapa yang kita doakan. Dia tak semestinya untuk ahli keluarga semata-mata, dia bebaslah. Siapa-siapa saja kita boleh doakan, sama ada ahli keluarga ke ataupun bukan, itu tak ada masalah. Cuma limit dia tu sama ada Muslim ataupun bukan. Kalau yang Muslim itu tak kisahlah keluarga ke bukan ke, kita boleh doakan apa-apa saja untuk mereka lah. Bagi yang bukan Muslim tu, sama ada dia keluarga ke ataupun bukan, limit dia hanya kita doakan hidayah. Allah berikan kepada mereka hidayah. Mereka terbuka hati menerima Islam dan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi itu boleh. Tapi dari segi hubungan keluarga ke ataupun bukan, itu tak ada limit dalam berdoa. Siapa pun boleh kita doakan. Okay. Jazakallahu khair. Okey. Ya. Baik. Jadi insya-Allah sekat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini, apa yang kita baca daripada ayat-ayat Allah dan apa yang kita baca daripada hadis pada pagi ini itu berkenaan dengan golongan yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ini. Jadi, moga apa yang kita pelajari pada pagi ini dapat memberikan manfaat kepada diri kita, dan insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan halangan-halangan dalam hijrah ini dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Sekian itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Salam. Jazakallah khairan Ustaz. Iya.